Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Diana akan membentangkan berkenaan dengan hubungan insan. Yang pertama adalah definisi. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan hubungan insan? Hubungan insan merujuk kepada semua interaksi yang berlaku di kalangan manusia, sama ada dalam organisasi atau secara peribadi, dalam bentuk konflik atau bekerjasama. Secara khususnya, hubungan insan adalah satu pengajian yang cuba untuk memahami aspek-aspek hubungan antara manusia yang secara terus memberi kesan kepada pencapaian matlamat organisasi dan peribadi dalam latar kerja. Dari perspektif Islam pula, hubungan insan merangkumi dua aspek utama, iaitu hubungan manusia dengan Allah serta hubungan manusia sesama manusia. Seterusnya, kepentingan hubungan insan. Hubungan insan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ini adalah kerana ia melibatkan interaksi dan kaitan antara individu yang memberikan impak positif terhadap pelbagai aspek kehidupan. Antara beberapa kepentingan hubungan insan ialah yang pertama, kesejahteraan emosi. Hubungan insan memberikan sokongan emosi dan kesihatan mental. Ini adalah kerana keberadaan individu yang peduli dan boleh dipercaya dapat membantu mengurangkan tekanan dan meningkatkan kesejahteraan emosi. Yang kedua, sosialisasi. Melalui hubungan insan, kita belajar berinteraksi dengan orang lain, mengembangkan kemahiran sosial dan memahami norma-norma sosial. Ini penting untuk integrasi dalam masyarakat dan kehidupan sosial yang seimbang. Yang ketiga, pertumbuhan dan pembelajaran. Hubungan insan membolehkan pertukaran idea, pengetahuan dan pengalaman. Interaksi dengan orang lain dapat memberikan peluang untuk memberi inspirasi, motivasi dan meningkatkan perkembangan diri. Yang keempat, sokongan dalam kesulitan. Apabila menghadapi kesulitan atau krisis, hubungan insan dapat memberikan sokongan moral, fizikal dan kewangan. Ini adalah kerana keterlibatan sosial dapat membantu mengatasi masalah dan meningkatkan daya tahan individu. Yang seterusnya, penciptaan rangkaian sosial. Hubungan insan membantu membina rangkaian sosial yang luas. Ini memberikan manfaat dalam pelbagai aspek kehidupan seperti kerjaya, pendidikan dan sokongan dalam kehidupan harian. Yang keenam, peningkatan kualiti hidup. Hubungan insan memberikan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Ini adalah kerana rasa terikat dengan orang lain memberikan makna dan tujuan kepada kehidupan itu tersebut. Dan yang terakhir, kelestarian masyarakat. Hubungan insan adalah asas kepada masyarakat yang berfungsi dengan baik. Keterlibatan dan interaksi antara individu dapat menyokong kelestarian dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Kesimpulannya, hubungan insan adalah penting dalam kehidupan manusia kerana ia membantu membina kesejahteraan emosi, memudahkan sosialisasi, membolehkan pembelajaran dan pertumbuhan serta menyediakan sokongan dalam pelbagai aspek kehidupan. Seterusnya, kenapa perlu belajar hubungan insan? Antaranya ialah yang pertama, hubungan insan mengajar kita bagaimana untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa mencetuskan sensitiviti terhadap mereka. Apabila sesuatu komunikasi mencetuskan sensitiviti orang lain, perhubungan akan menjadi renggang dan akan menyebabkan perbalahan. Yang kedua, hubungan insan juga mengajar kita untuk menanamkan sikap prihatin dalam diri. Ini adalah kerana sikap prihatin ini bukan hanya perlu ditunjukkan kepada keluarga atau orang yang terdekat sahaja. Malahan kita haruslah menunjukkan sikap prihatin juga kepada masyarakat sekeliling kita kerana keprihatinan itu kadang-kadang dapat menyelamatkan seseorang yang dalam kesusahan. Yang ketiga, dengan mempelajari hubungan insan ini juga, kita dapat menambahkan kenalan ataupun kawan. Sebagai contoh, kita menghadirkan diri ke kelas, kita dapat berkenalan dengan orang yang kita belum pernah jumpa. Sekaligus, ianya dapat menambahkan senarai kenalan. Dan yang terakhir adalah hormat-menghormati antara satu sama lain juga kita dapat memantapkan dalam diri kita apabila kita mempelajari hubungan insan. Sikap saling menghormati perlu diamalkan, bukan saja yang muda perlu hormatkan yang lebih tua, tetapi juga yang tua juga perlu belajar untuk menghormati generasi yang lebih muda. Secara konklusinya, kita perlu saling menghormati tanpa mengira usia. Kita pergi kepada takrifan ataupun pengenalan kepada gangguan seksual. Gangguan seksual ini adalah salah satu perlakuan yang tidak bermoral yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang yang lain. Kebiasaannya, perlakuan ini dilakukan oleh individu yang lebih berkuasa dan mengalami ketidaksejahteraan psikologi. Kelompok ini biasanya mengalami permasalahan hidup, keluarga dan perhubungan yang kurang stabil.
Gangguan seksual memberi kesan negatif kepada mangsa yang mungkin menyebabkan mangsa mengalami trauma, fobia, ketakutan dan menjejaskan rutin harian. Ini secara tidak langsung menjejaskan produktiviti dan keberhasilan kerja seseorang individu. Gangguan seksual ini boleh ditakrifkan sebagai sebarang perlakuan berunsur seksual yang tidak diingini sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, psikologi atau fizikal atas sebab yang munasabah setelah mengambil kira segala hal keadaan akan menyebabkan seseorang yang waras berasa tersinggung, terhina, terancam ataupun terugut. Kategori gangguan seksual ni ada 4. Pertama adalah cubaan untuk merapati orang lain secara seksual. Yang kedua adalah meminta layanan seksual daripada orang lain. Yang ketiga adalah gangguan seksual yang mengugut. Dan yang terakhir adalah gangguan seksual yang menyinggung ataupun menghina. Perlakuan, keadaan ataupun perbuatan yang terjumlah kepada gangguan seksual contohnya adalah gangguan seksual secara fizikal di mana ia mendekati orang lain dalam jarak yang terlalu dekat sehingga orang tersebut berasa kurang selesa, ataupun dia memegang, memeluk, mendepuk, menggosok, mencubit, mencium, menjilat atau meraba. Ataupun gangguan secara lisan pula di mana penggunaan bahasa lucah melalui perbualan, bercerita, berjenaka, membuat bunyi-bunyian, memberi kritikan, komen, pujian atau mengajukan soalan secara seksual ke atas penampilan seseorang ataupun pakaian, tingkah laku, tubuh badan atau aktiviti seksual. Gangguan seksual secara isyarat sikap atau pelakuan yang memberi maksud atau gambaran keinginan yang berunsurkan seksual seperti menjeling, menggoda, merenung, mengintai, menjilat bibir atau menggunakan bahasa isyarat yang lain. Gangguan secara visual ni pula dia menghantar nota, surat ke, email, short message ke, SMS lah kan, multimedia, MMS, gambar, poster ataupun objek-objek baru bacaan yang berunsurkan seksual yang diedarkan menerusi media elektronik, blog ataupun platform media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter atau apa-apa apps lah yang ada sekarang. Gangguan secara psikologi pula di mana perbuatan cuba merapati secara seksual, mendorong, mendesak, mengugut atau memujuk rayu bagi memenuhi keinginan seksual seseorang. So, daripada apa yang saya terangkan tadi, apa tindakan yang kita boleh ambil sekiranya seseorang itu cuba melakukan gangguan seksual? Tindakan yang boleh diambil oleh mangsa, yang pertama adalah kita mengemukakan aduan kepada unit integriti, jabatan ataupun tempat bertugas, atau kita membuat laporan polis atau sekiranya tidak pasti sama ada ia adalah gangguan seksual, atau kita boleh juga menghubungi pegawai psikologi, kaunselor, organisasi ataupun agensi-agensi yang mengendalikan isu-isu seksual untuk khidmat nasihat selanjutnya. Seterusnya, kita mengumpulkan bukti. Kita perlulah membuat catatan atau kita merekod kejadian iaitu tarikh, tempat, masa atau yang lain-lain dan menyimpan apa-apa nota ataupun email ke, SMS ke, gambar ke, poster, objek ataupun bahan bacaan atau visual yang berunsurkan seksual yang telah diedarkan menerusi media elektronik ataupun platform media sosial seperti WhatsApp, Twitter, IG ataupun apa-apa apps lah. Dan perkara ini kita perlu memaklumkan kepada pihak ketiga sekiranya perlu. Kita perlu mengenal pasti orang lain yang melihat kejadian yang berlaku atau orang yang pertama yang diceritakan oleh pengadu agar orang berkenaan boleh diminta untuk memberi keterangan yang diperlukan. Kesimpulannya adalah di sini gangguan seksual merangkumi pelbagai keadaan yang mempengaruhi keupayaan seseorang untuk menikmati atau terlibat dalam aktiviti seksual secara memuaskan. Gangguan seksual boleh bersifat fizikal atau psikologi dan ia boleh melibatkan faktor-faktor seperti tekanan, kecemasan ataupun masalah kesihatan mental.
Rawatan untuk gangguan seksual bergantung kepada punca dan jenis gangguan yang dialami, dan ia boleh melibatkan kaunseling, terapi seks ataupun rawatan perubatan tertentu. Penting untuk mencari bantuan profesional jika seseorang itu menghadapi gangguan seksual untuk mendapatkan sokongan dan rawatan yang sesuai. Fikir-fikirkanlah.